Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan menjalani sesi PDPR buat kali yang pertama. Oleh itu, adik-adik diminta untuk bersedia. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar satu tajuk, di mana tajuk ini adalah sangat penting bagi kita. Bila pentingnya? Baik, pentingnya bila mana kita berada dalam keadaan yang tak boleh nak kena air, ataupun kita berada dalam keadaan yang memaksa kita untuk tidak boleh berwuduk, sedangkan solat itu wajib dan kita kena solat. Jadi apakah dia perkara yang menggantikan wuduk supaya kita boleh untuk mendirikan solat? Dan ini adalah bertepatan dengan ayat Al-Quran, iaitu daripada surah An-Nisa ayat yang ke-43, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Mafhumnya, adapun jika kamu sakit atau sedang bermusafir atau selepas buang air atau kamu telah menyentuh perempuan dan kamu tidak mendapat air untuk mandi dan berwuduk, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, sapukan wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Baik, kita teruskan perkongsian ilmu kita pada hari ini dengan pengertian tayamum. Pengertian ini Ustaz bahagikan kepada dua, iaitu dari sudut umum dan juga dari sudut syarak. Dari sudut umum, tayamum ni adalah sebagai ganti kepada wuduk atau mandi wajib. Manakala bagi sudut syarak pula, Ustaz bahagikan kepada tiga supaya adik mudah ingat. Yang pertama, menyapu debu tanah yang suci. Yang kedua, ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat. Dan yang ketiga, disertai dengan niat. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sekarang kita lihat apakah dia rukun tayamum. Baik, yang pertama adalah niat. Kita kena niat terlebih dahulu sebelum kita memulakan tayamum tersebut. Sekejap lagi Ustaz akan bacakan niat tayamum tersebut dan adik-adik semua ikut bacaan Ustaz. Dan yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Ini pun ada caranya. Yang ketiga, menyapu debu tanah ke dua-dua belah tangan hingga ke siku. Cara nak menyapu debu tanah tu pun ada cara. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, adalah tertib. Maksud tertib ni adalah kita kena dahulukan niat, kemudian kita sapu ke muka dan kemudian kita sapu ke dua-dua belah tangan. Jangan mendahulukan sapu ke tangan dulu baru ke muka. Itu tak tertib lah. So tayamum ni pun kita kena ikut turutan dia yang betul. Baik, sekarang kita lihat pula kepada niat tayamum. Baik, apakah dia niat bertayamum? Iaitu nawaitu tayammuma listibahatis salati fardan lillahi ta'ala. Baik, boleh ikut bacaan tadi bersama-sama dengan Ustaz. Apakah dia maksudnya? Sahaja aku berniat untuk melakukan tayamum agar dapat mengerjakan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Baik, seterusnya kita lihat kepada syarat tayamum. Yang pertama,
Bertayamum apabila masuk waktu solat. Ya, kita nak bertayamum biarlah masuk waktu solat dahulu. Lepas tu sebab apa? Bila masuk waktu solat kita tengok tak ada air dan kita dah usaha cari, barulah kita ambil tayamum. Janganlah tiba-tiba kok tengok-tengok ada air. Jadi tak bolehlah tayamum. Jadi dah masuk waktu solat, tengok tak ada air dan kita pergi cari tak ada, barulah kita tayamum. Dan yang kedua adalah berusaha mendapatkan air atau tidak dapat guna air. Maksudnya kita dah usaha cari dah air tu, tapi tak ada juga. Maksud Ustaz yang mula awal-awal tu bukan je kalau kita dekat tempat orang, tapi kalau kadang-kadang dekat tempat kat rumah sendiri, kita duk cari merata-rata dah air tapi tak ada juga, bolehlah kita gunakan kaedah tayamum sebagai ganti kepada wuduk untuk mendirikan solat. Dan yang ketiga, kita syarat bertayamum tu adalah untuk menghilangkan najis. Sama juga macam wuduk. Wuduk sebenarnya antara hikmah dia adalah untuk kita suci daripada hadas kecil. Baik, yang seterusnya debu tanah yang suci, bukan mustakmal. Baik, debu tanah tu kita guna mestilah yang suci. Kalau debu tanah yang suci tu contohnya di permukaan tanah ataupun di permukaan dinding, permukaan pasir ataupun di permukaan batu. Okey. Yang terakhir sekali adalah sekali tayamum untuk satu solat fardu sahaja. Okey. Contohnya bila masuk waktu zuhur, air pun tak ada ataupun kita pun tengah sakit tapi tak boleh nak kena air. Jadinya kita kena tayamum. Baik, kita ambil tayamum untuk solat zuhur dan dah selesai pun solat zuhur, tiba-tiba dah masuk waktu asar. Dan kita rasa tayamum aku tak batal lagi sebab aku pun tak kentut lagi dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak kentut ke ataupun tak buat perkara-perkara yang membatalkan wuduk, sebenarnya satu tayamum yang lama tu kita kena ganti yang baru. Kerana apa? Satu tayamum hanya sah untuk satu solat fardu. Dia tak macam wuduk. Kadang-kadang kita boleh kekal sampai sehingga kedua, ketiga solat fardu. Tayamum hanya untuk satu sahaja. Bila dah masuk waktu solat yang baru, kalau tak ada air juga, kena ambil tayamum yang baru. Kena faham ya, untuk poin yang kelima ni penting. Baik, untuk sesi kali ini Ustaz rasa sudah selesai lah. Kita sudah belajar tentang pengertian tayamum, dan kita sudah belajar tentang dalil nakli dia, dan kita juga sudah belajar tentang rukun serta syarat untuk kita bertayamum tu lah. Baik, nanti untuk sesi yang akan datang kita akan belajar lagi lah tentang cara-cara untuk kita ambil tayamum tu sendiri, kemudian hikmah kita bertayamum. Kesimpulannya, walaupun tak ada air dan kita tidak boleh nak berwuduk, tapi solat tetap juga perlu didirikan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara bertayamum. Kerana tayamum itu menggantikan air. Dan ini adalah berdasarkan dengan ayat Al-Quran yang sudah Ustaz bacakan pada awal-awal sesi kita sebentar tadi. Baik, cukuplah sampai di sini sahaja. Syukran jazilan ala musyarakatikum. Ustaz ucapkan terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.